Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa anfusakum wa ahlikum naro. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi saudara pengerusi kepada majlis ringkas kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai surau, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama mengambil manfaat daripada kesempatan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, kuliah kita yang sudah tak ingat bila tu, yang lepas ya. Kita bincang apa? Tak ingat lah. Jamak apa? Jamak apa? Di rumah. Oh, okey. Pada ini cuba kita tengok perbincangan kita yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan di bawah perincian. Kalau kita semayang, kalau kita nak keluar, nak turun, pergi bergaya, pergi bermusafir, tiba-tiba sampai di pertengahan jalan, dalam perjalanan musafir kita dibatalkan. Jadi bagaimanakah pengurusan solat kita? Kena kalau kita tengok benda ni, kita sebagai satu mengingatkan balik, kita dah bincang dah, kita musafir yang terbatal
dia ada dua bahagi dalam masalah ni. Pertamanya, melibatkan jamak takdim, dan yang kedua melibatkan jamak ta'khir. Kita pergi satu-satu. Yang pertama melibatkan jamak takdim. Kita turun daripada rumah nak ke mana, Perlis contoh dia. Perlis dengan kita sini sudah tentu jauh, dah cukup 2 meralahnya. Di dalam perjalanan dia berlaku batal perjalanan, kira jadi perjalanan itu batal. Perjalanan batal ni dia melibatkan beberapa bahagi. Kita ambil sudut mana saja, nanti kita buka lah, kira. Pertama, batal sebelum 2 marhalah. Batal perjalanan kita sebelum 2 marhalah. Yang kedua, perjalanan batal selepas melepasi 2 marhalah. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Perjalanan batal sebelum melepasi 2 marhalah ini terbahagi kepada 3 bahagi. Satu, batal sebelum sembahyang didirikan. Yang kedua, batal sesudah solat yang pertama didirikan. Yang ketiga, perjalanan batal selepas kedua-dua solat didirikan. Okay, kita pergi satu-satu pula yang pecahan tu. Pertama, batal sebelum didirikan dua-dua solat itu. Misalnya kita keluar sampai ke Batu Tiga, kira masuk mesej yang mengisyaratkan untuk kita tidak meneruskan musafir kita. Misalnya kalau kita kata kita nak pergi rumah sahabat kita, mula muasanat nak buat surprise kepada dia, tak telefon dulu lah, tiba-tiba kita yang surprise. Sampai Batu Tiga, dia kata aku dah sampai ni kat Sungai Buloh ni. Jadi batal perjalanan sebelum melepasi 2 marhalah dan sebelum dilakukan
didirikan kedua-dua sembahyang. Macam manakah pengurusan solat kita? Jadi kedua-dua solat kita tidak boleh kita jamakkan dan tidak boleh kita qasarkan. Kalau kita nak juga jamak dan qasar, teruskan perjalanan itu sehingga melepasi dua marhalah, walaupun dengan niat untuk menjamakkan solat. Jom kita lajak sampai ke Tanjung Malim, lepas bayang balik. Okey, boleh? Ya lah. Tu sambung perjalanan tu. Boleh. Tapi kalau tidak ada sambungan, batal perjalanan sebelum melepasi dua marhalah dengan perincian belum melakukan solat, tak boleh dijamak dan diqasarkan. Semayang zuhur sahaja, patah balik, nanti masuk asar, semayang asar semula, semayang asar pula. Itu yang pertama. Yang kedua, batal musafir di bawah perincian kurang daripada dua marhalah ini, selepas kita selepas mendirikan solat yang pertama. Kita dah semayang zuhur, elok semayang zuhur, semasa semayang zuhur tu dah ada gegaran dah pada handset kita pun lepas semayang seluk bokit, buka tengok-tengok, isyarat message yang masuk itu untuk kita batalkan perjalanan. Semayang yang pertama kita sudah semayang zuhur 2 rakaat. Di semayang yang pertama kita sah, cuma kita tidak boleh meneruskan jamak kita. Kita tidak boleh menjamakkan dengan asar yang masih belum masuk itu. Nampak macam mana? Lepas kita balik, tunggu masuk waktu asar, barulah kita sembahyang asar. Okey. Batu 3 kita kata, kita sembahyang tu. Patah balik rumah, az-zuhur masuk pukul 1.30, patah sampai balik pukul 2.50. Zuhur kita dah qasar. Teringin nak buat, berasa tak sedap hati nak buat zuhur pula. Boleh ke nak buat? Boleh. Kenapa? Boleh tak nak ulang sembahyang zuhur tu? Boleh. Apakah hukum pengulangan? Sunat. Apakah syarat pengulangan? Berjamaah. Kalau nak ulang seorang, tidak disunatkan. Kenapa? Boleh ulang, boleh. Status hukumnya sunat. Syarat pengulangan ialah berjamaah. Semayang tu nak jadi apa? Imam ke makmum? Imam pun boleh, makmum pun boleh. Semayang tu menjadi sunat, tidak menjadi wajib. Niat fardu. Itu kalau kita nak ulang. Yang ketiga, batal perjalanan selepas melaksanakan kedua-dua sembahyang, masih di bawah perincian sebelum melepasi dua marhalah. Contoh yang sama, sampai batu 3, kita sembahyang di batu 3, jamakkan zuhur dengan asar serta qasarkan 2 zuhur dan 2 asar. Habis sembahyang zuhur, sembahyang asar. Habis sembahyang asar, buka telefon, tengok-tengok mesej itu mengisyaratkan untuk kita membatalkan
perjalanan kita. Macam mana sembahyang kita? Kedua-dua sembahyang itu sudah sah. Zuhur pun sah, asar pun sudah sah. Zuhur masuk pukul 1:30, kita pun pusing balik sampai ke section 20 kita ni pukul 2. Zuhur masih panjang, asar masih belum masuk. Tetapi sembahyang kita sudah dikira lepas. Sembahyang kita sudah dikira tertunai. Boleh ataupun tidak kita nak mengulangi sembahyang zuhur kita semula? Boleh. Apakah syaratnya? Macam tadi juga, boleh ulang. Hukum pengulangan itu adalah sunat. Syarat pengulangan itu ialah berjamaah. Boleh menjadi imam ataupun boleh menjadi makmum. Niat hendaklah fardu, walaupun hukum sembahyang itu menjadi sunat. Kemudian pukul 4:45 baru masuk asar. Kita misalnya jadi Tok Bilal, masuk asar, kita pun azan. Lepas azan, kau suka kita nak sembahyang sunat, asar pun tak apa, tak mau sembahyang pun tak apa. Kemudian kita tolong iqamahkan sembahyang tu. Ikut suka kita nak sembahyang tak apa. Lepas iqamat, keluar pun tak apa. Kan? Tuan tengok apa pula tu bilang ni. Kan? Sembahyang kita sudah dianggap tertunai. Boleh ataupun tidak nak ulang, boleh. Syaratnya macam tadi juga. Kan? Boleh ulang, boleh. Apakah status hukum pengulangan? Sunat. Apakah syarat pengulangan itu? Berjamaah. Nak jadi apa? Ikut imam pun boleh, makmum pun boleh. Niat hendaklah sebagai fardu, walaupun hukum sembahyang itu menjadi sunat. Ini adalah pengurusan sembahyang di dalam musafir yang dibatalkan sebelum melepasi 2 marhalah. Bagaimanakah kalau musafir melepasi 2 marhalah? Yang ini tidak ada masalah. Musafir itu telah melepasi 2 marhalah. Sama ada kita mendapati berita untuk membatalkan, isyarat membatalkan musafir itu sebelum sembahyang yang pertama ataupun sesudah sembahyang yang pertama ataupun selepas melaksanakan kedua-dua sembahyang. Dalam perincian batal musafir selepas melepasi 2 marhalah, hukum dia sama. Sebab perjalanan itu sendiri sudah mencukupi untuk dilaksanakan solat-solat tersebut. Jadi kita berhenti situ dulu. Kita buka siapa-siapa yang ada apa-apa soalan. Walaupun asas perbincangan kita ialah di bawah perincian pengurusan sembahyang di dalam musafir yang dibatalkan ataupun yang terbatal. Tetapi sesi soal jawab ini kita buka kepada apa-apa juga soalan tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dikasihi, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Cuba kita sama-sama tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa. Salam. Soalan ni. Ya. Soalan imam terbatas solat, macam mana cara ada imam nak keluar dari solat? Macam mana makmum nak naik jadi imam?
Okey, cantik soalan ni tuan. Soalan berjamaah, solat berjamaah. Imam batal solat. Kenapa? Bagaimanakah penggantian kepada imam yang sudah batal itu? Kenapa? Mengikut cara biasanya, bila imam batal dalam Islam, syarak mengajar kita, kalau kita batal, kita keluar daripada sembahyang itu dengan keadaan menutup hidung kita. Kita keluar tutup hidung. Kenapa? Jadi makmum yang ada di belakang tu, dia understood imam dia sudah batal, dia naik ganti. Tetapi kalau pelaksanaan dalam masyarakat kita hari ini, kalau imam batal, imam kena buat tindakan untuk proses pergantian terlebih dahulu. Kalau tidak, sembahyang tu dia jadi huru-hara gitu ya. Tu. Sebabnya kadang-kadang yang duduk di belakang imam tu dia tidak berkelayakan untuk memimpin solat berjamaah. Tu. Jadi kalau dulu orang-orang yang di belakang tu adalah orang-orang yang faham, sekarang tak boleh. Jadi kalau gitu, kalau kita kata kalau imam batal dalam keadaan sujud misalnya, kerana batal keadaan sujud, imam dah batal, dia bangun daripada sujud tu, dia tengoklah mana yang agak boleh memimpin solat berjemaah tu. Dia pergi cerita dah, aku dah batal, kau kena ganti aku. Kena cerita gitu, tidak dia jadi kelang kabut. Kemudian cerita ke dia, kebetulan dia tanya, nak buat macam mana Pak Haji? Sembahyang tu tak batal sebab dia bercakap. Kena ingat, dalam solat kalau kita terbercakap dengan perkataan yang sedikit, sedikit berapa perkataan? 6. Kalau ditakdirkan lebih 2, 3 jadi 9, masih tak batal. Tu. Jadi bimbing dia, okey Mat, aku dah batal, engkau naik ganti aku. Tu kita buka mikrofon, pasang dekat dia, dia bangun, kira Allahu Akbar, bangun. Kita kena tunjuk, kena duduk itu dulu. Ni baru sujud yang pertama Mat, kau bangun duduk di sujud, di antara sujud dia bangun. Sujud pula Mat, dia sujud. Bangun, dia bangun. Kemudian bawa dia sampai ke tempat imam. Katalah kita kata yang boleh ganti duduk di ujung sana tu. Hak yang di belakang ni semua yang tak boleh ganti. Kena pergi ujung sana. Bawa dia naik, bawa dia bilang 1, 1, 2, 1, 2, sampailah ke sini. Tu. Dah dia naik, kita keluar. Kenapa? Jangan teorinya begitu. Kalau imam batal, imam keluar, makmum ganti. Tapi pelaksanaan tak boleh. Dia tak jadi. Sebab kepahaman kita jauh daripada orang dahulu. Jadi kena bimbing dulu. Tidak keluar-keluar, mikrofon pula letak atas sejadah tu. Habis. Jadi orang yang macam imam batal. Batal, okey, tengok siapa yang boleh ganti. Pergi dekat dia, cerita ke dia, buka mikrofon, pasang, bawa dia berjalan, ikut tapak 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, sampailah ke tempat imam. Lepas tu pergilah ambil wudu. Tu. Jadi kalau dalam keadaan sujud, kita pergi pada dia. Kalau dalam keadaan berdiri pun lebih mudah lah. Pergi kepada dia dulu, uruskan pergantian itu terlebih dahulu, kemudian barulah kita keluar. Itu cantik tu soalan tu. Ya. Tak ada masalah, sama juga. Kenapa? Dia batal masa dah tayak awal, tayak akhir. Kenapa? Pergi dekat orang yang nak kita ganti dia tu, dia ganti kita tu, buka mikrofon, pasang kat dia, cerita ke dia. Kemudian kita keluar lah. Jadi dia beri salam. Pernah berlaku tuan-tuan, di tempat tu saya mengajar dulu satu surau. Surau tu macam surau tuan-tuan ni, di belakang dia ada jalan, tapi di depan itu ada, dulu-dulu orang buat surau,
ataupun masjid di depan dia ada pintu, ada tingkap. Kalau tuan-tuan tengok masjid lama dulu, surau lama, dia ada tingkap di depan. Okay, nah? Jadi ada satu budak muda, dia jadi imam. Jadi imam semayang maghrib. Tengah-tengah sujud tuan-tuan, dia batal wuduk. Batal wuduk, batal semayang. Dia pun bangun, keluar kat tingkap, pergi duduk di atas jalan tu. Yang makmum duduk tunduk sini tuan-tuan, siapa pun tak bangun. Kebetulan imam yang bertugas hari itu tak datang, dan imam tu juga keluar pada hari itu, berhenti tengah jalan ni. Tuan-tuan, jadi dia tanyalah, Latif, apa kamu buat ni? Dia pun tunjuk dalam masjid tu. Apa sih? Itu tadi saya jadi imam, lepas tu batal tengah sujud. Jadi dia tu sepatutnya jadi imam, kerana dia tak hadir, tuan-tuan. Dia pun pergi kat pintu, Allahu Akbar, bangun dah tu. Tu dia bagi isyarat dekat pintu tu, Allahu Akbar, bangun. Dah. Lagi sekali tu sujud, Allahu Akbar, tak ada imam, tak ada orang. Allahu Akbar, bangun duduk tahiyat akhir. Habis, bagi salam. Okay, oleh sebab tu kalau berlaku bagi kita bunyi macam lawak tuan-tuan, tapi kalau berlaku bimbing orang yang nak mengganti itu sampai selesai, barulah kita pergi. Itu tuan-tuan. Ya. Ada soalan tadi? Ada belakang tadi. Ya. Imam tu kalau ada tingkap tu dari tingkap lah sekarang ni. Jemaah dah ramai ni. Ya, langkah-langkah. Okey. Dia lalu sebelah yang paling kurang kesan kepada khalayak yang sedang bersembahyang. Kalau mudah sebelah kanan, keluar sebelah kanan. Kalau mudah sebelah kiri, keluar sebelah kiri. Lalu menerusi jalan yang paling minima gangguan kepada khalayak yang sedang bersembahyang. Tu keluarlah. Soalnya di bawah yang di hujung ni, berapa step tu kat mana? Hanya kena berhenti 1, 2. Berapa step pun boleh? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kalau dia batal situ, katalah dia batal, dia bagi tahu pada makmum dia dah batal. Saya batal. Mana kalau yang belajar ni, dia terus masuklah. Ya. Kalau dalam keadaan berdiri. Kalau dalam keadaan sujud, mana dia kena duduk. Lepas tu, one step ahead ke depan tu, dia imam. Dia imam. Tapi kalau dia tak boleh lari dalam jumlah yang ramai, apa salah dia tunggu di tepi tu? Boleh? Kalau dia takut nanti dia lari kita sudah makmum, bukan kepada jemaah. Bukan sampai habis. Boleh tunggu. Okey. Kalau ada jalan keluar. Kerana keluar, tak boleh keluar, duduk situ sampai orang habis boleh keluar. Okey, ada apa kita? Ya. Tadi Pak, masih lagi dalam kes imam batal tadi. Jadi waktu sujud imam batal. Jadi waktu dia batal, terus cari pengganti. Katalah dia pun siapa pula nak ganti, dia terus sujud, dia pun tak perasan, orang kita tak perasan. Bolehkah diteruskan solat, maksudnya sampai bangun, masa bangun tu boleh tengok. Okey, cantik soalannya. Kira imam dah batal. Soalan cantik tuan-tuan. Imam batal, dia pusing tengok belakang, seorang tak kenal ni mana satu, siapa nak ganti. Boleh ke tidak dia teruskan solat dia? Lepas dah bangun tengok kena muka baru lagi? Tak boleh. Bila kita dah batal, tak boleh meneruskan sembahyang. Bahkan kita tidak dibenarkan untuk sujud. Sujud kita pun tak dibenarkan. Kira? Jadi agak-agak lah mana yang agak, kalau kita tak kenal tu tengok yang agak ada tanya-tanya boleh. Tapi kalau orang kampung kita kenal lah macam sini ni, saya pun datang kenal yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh, yang ni boleh. Jadi pergi kepada yang boleh. Jadi sebab itu di setengah-setengah tempat di belakang imam itu diletakkan kedudukan khusus untuk orang yang boleh menggantikan imam. Itulah masalahnya kalau berlaku kes-kes kritikal macam itu, memerlukan kefahaman untuk meneruskan sembahyang itu.
Cantik soalan tu. Tak boleh. Kudah batal wudu, tidak boleh lagi kita sujud. Kerana dalam mazhab kita dilarang untuk sujud tanpa wudu. Cantik soalan. Ada apa yang tuan? Ya. Ya. Kita selalu jamak sebelum bagi dua orang beranak. Kita nak kita ada mesyuarat kaji ini. So dalam proses ini kita waktu itu kita dah memang tak sampai dua orang lagi. Tapi waktu tu Ambil mic bang. kita ada mesyuarat di JB. Okey. Daripada syarat ini kita dah tolak menghadap kepada Rahim lah. Ya. Jadi sebelum zuhur memang kita tak sembahyang lah. Waktu zuhur masuk baru kita solat. Tapi waktu kita dah solat yang pertama tu puasa zuhur dan takdim, baru dapat mesej keluar, kita baca musyawarah dah dibatal. Kita dah solat dah ni. Puasa zuhur. Ya. Jadi adakah kita boleh solat puasa asar atau kena patah balik, atau just kita nak ambilkan panggilan yang Allah bagi ruksah tu terus pergi ke Melaka ke apa Okey. Jamaah puasa. Okey, cantik soalan. Okey, cantik soalan tu. Okey, musafir yang dibatalkan ataupun terbatal sebelum dua merhalah, selepas dilakukan sembahyang yang pertama, jamak ni jamak qasar, jamak dan qasar. Lepas sembahyang pertama, kalau pasangan zuhur dan asar selepas zuhur, lepas pasangan maghrib dan isyak selepas sembahyang maghrib, jadi batal dalam jarak belum melepasi dua merhalah. Kita nak buat macam mana? Kalau kita nak juga menyudahkan sembahyang kita secara qasar dan jamak tu, sambung jalan lah. Kira walaupun dah batal, kita ubah batal pergi ke Johor. Okey, tak apalah, pergi jalan-jalan, ataupun pergi melawat sahabat, ataupun pergi buka puasa di Melaka, boleh? Kena boleh, tidak ada masalah. Atau sambung perjalanan sehingga melepasi dua merhalah. Jadi bolehlah kita buat di situ. Bukan nanti buat sana tak, buat situ lah. Kita semayang di Haikong tu, dia kata sudah semayang yang pertama, buka handset, perjalanan kita kena batal. Jadi kita nak buat juga, buat keputusan nak ke Melaka, sambung situ. Jangan tak sambung nanti semayang di Dengkil, tak boleh lah. Sebab dia jamak takdim mestilah mualat, mesti berturut-turut. Tu kesinambungannya tidak boleh dipisahkan. Jadi ubah niat daripada Johor baru untuk bermesyuarat nak pergi melawat sahabat di Melaka, bangun sembahyang asar, qasarkan. Tu cantik tu soalan tu. Ada apa yang tuan-tuan kata? Ya. Soalan terus. Dalam satu kes solat Jumaat Maghrib, selepas rakaat ketiga imam terus layak akhir, tapi ada seorang makmum terus bangun berdiri. Dari kesilapan, makmum terus duduk layak akhir bersama imam. Masa imam bagi salam, perlu ke makmum tersebut sujud sahwi? Jika sujud sahwi, adakah terkeluar dari jemaah bersama imam? Okey, cantik soalan ni. Kira sembahyang Maghrib 3 rakaat. Semasa imam duduk di rakaat yang ketiga, selepas sujud yang kedua untuk tasyahud akhir, makmum naik ke atas ke rakaat yang lebih, makmum terlupa. Kemudian makmum ingat, dia turun semula. Bila dia turun semula meneruskan sembahyang dia, apakah dia boleh untuk sujud sahwi? Okey, dalam kes itu kita kata ada dua keadaan dia. Dalam semasa naik itu, makmum mestilah tidak ingat sampailah dia ke qiyam. Okey, sampai di qiyam dia ingat. Apabila dia ingat, apabila dia ingat, dia wajib turun. Dia tidak wajib turun, kerana bila dia ingat, dia wajib turun. Kalau tidak turun, batal sembahyang dia.
Yang kedua, dia tidak boleh melakukan aturan sembahyang dirinya. Atau ada dua benda tu tuan-tuan. Kira satu, dia wajib turun, dia tak boleh duduk situ, dia wajib turun. Yang kedua, dia tidak boleh melakukan aturan sembahyang dirinya. Jadi apa dia aturan sembahyang dirinya tu? Kira satu, membaca Fatihah. Dia tak boleh. Kau dia baca ataupun habiskan ayat Al-Fatihah yang dia dah baca dah. Tak apa, kita nak berhabis sikit ni, ada sikit dah, batas sembahyang. Yang kedua, dia tidak boleh ruku', tak boleh rokok. Yang ketiga, dia tidak boleh i'tidal. Yang keempat, dia tidak boleh sujud. Yang kelima, dia tidak boleh bangun dudukan tidur sujud. Yang keenam, dia tidak boleh sujud yang kedua. Jadi itu pantang dia. Satu, dia tidak boleh duduk dah di qiyam. Yang kedua, dia tidak boleh melakukan aturan sembahyang dirinya. Dia turun tu jangan dirokok dulu, jangan disujud, kena turun terus. Bahkan takbir pun tidak disunatkan. Turun terus kepada tasyahud akhir, turun terus kepada tempat keberadaan imam itu. Imam di tasyahud akhir, turun terus ke tasyahud akhir. Kemudian membaca tasyahud akhir. Selepas membaca tasyahud akhir, dia boleh sujud sawi. Sujud sawi, apa hukum sujud sawi? Sujud sawi apa hukum dia? Okey, kalau tuan-tuan jawab sunat lagu tu, kalau periksa markah tu dapat, tapi 5%. Kira jadi sujud sawi dia ada 3 hukum. Tu sujud sawi ni ada 3 hukum. Kira sunat kalau dia sembahyang seorang diri. Ingat tu, kalau kita sembahyang seorang diri, melakukan salah satu daripada perkara yang disunatkan sujud sawi, kita sembahyang seorang, sunat sujud sawi. Tu ingat tu. Yang kedua, kalau kita sebagai imam, misalnya kita melakukan kesilapan, sunat sujud sawi asalnya kalau orang tu sembahyang seorang. Tapi kalau kita jadi imam, kita melakukan kesilapan yang disunatkan sujud sawi, di atas nama imam itu kita kena buat suatu pertimbangan, buat satu perkiraan. Kalau aku sujud ni agak-agak di belakang makmum tu huru-hara ke tidak? Kalau kita beranggapan dengan kita sujud sawi itu makmum sudah jadi huru-hara, sebahagiannya mungkin batal solat, maka aula tidak sujud sawi. Macam mana contohnya? Kita katalah di dalam tasyahud, di dalam tasyahud akhir kita tertinggal selawat ke atas keluarga Nabi, ataupun dalam tasyahud awal kita tertinggal selawat ke atas Nabi. Selawat ke atas Nabi di dalam mengiringi tasyahud akhir adalah rukun kepada sembahyang. Tetapi selawat ke atas Nabi mengiringi tasyahud awal ialah sunat abad. Kita tinggal selawat ke atas Nabi di dalam ataupun mengiringi tasyahud akhir. Makmum tak tahu, kita pun naik dan naik, aku tertinggal selawat ke atas Nabi. Kalau sembahyang seorang, sunat sujud sawi. Kalau kita jadi imam, kita habis-habis tasyahud akhir, kita turun sujud. Boleh jadi fenomenanya separuh daripada makmum yang di belakang
akan turun sujud sawi, separuhnya tidak. Apa benda ni kata? Kenapa? Jadi dalam kes sujud sawi ni, kenapa? Imam dia tengok kalau huru-hara di belakang dia, aula tidak sujud sawi. Tu. Kalau semayang seorang diri, jawapan dia mudah, sunat sujud sawi. Kalau orang tanya kita, Pak Cik, apa hukum sujud sawi? Kita kena tanya dia, siapa? Dia kita lah, kita tu siapa? Sebab jawapannya tidak sama. Orang semayang seorang diri begini, seorang yang menjadi imam begini. Okey, yang ketiga, sujud sawi pada makmum. Kita jadi makmum. Bila kita jadi makmum, sujud sawi yang dilakukan oleh imam pada kita dia bukan sunat lagi. Siapa yang ingat istilah ni? Siapa ingat? Sujud sawi dia satu istilah fiqh. Muwafaqat di atas melaksanakannya, atau status sujud sawi bagi seorang makmum. Muwafaqat, ingat tiga perkataan ni. Muwafaqat di atas melaksanakannya. Okey tuan-tuan, itu adalah kedudukan status sujud sawi pada makmum. Kita pergi kepada perkataan tu, apa maksud muwafaqat di atas melaksanakannya. Kena kita pergi satu-satu secara harfiah, secara perkataan-perkataannya. Muwafaqat bermaksud wajib bersama dengan imam. Maksud muwafaqat tu bukan maksud muwafaqat atas melaksana. Maksud muwafaqat itu, tuan-tuan catat sikit. Tu. Ni macam orang perempuan ni, patut dia kena belajar dengan orang lelaki. Tak payah catat, tak payah apa, dengar tu macam tu, masuk dalam kepala. Tu kelebihan kita orang lelaki. Kita dengar tak payah catat ya Maji, tapi minggu depan lupa. Okey, video. Okey. Apa maksud muwafaqat? Apa maksud muwafaqat? Wajib bersama imam. Tiga perkataan tu. Muwafaqat bermaksud wajib bersama imam. Wajib bersama imam. Ni makna muwafaqat. Okey, kes tadi, status tadi, muwafaqat di atas melaksanakannya. Okey tadi. Ini kita tengok satu-satu perkataan. Apa maksud muwafaqat? Apa maksud muwafaqat? Wajib bersama dengan imam. Okey. Yang kedua, apa maksud wajib bersama dengan imam? Apa maksud wajib bersama imam? Muwafaqat sama imam. Tak mahu yang itulah. Apa maksud muwafaqat? Muwafaqat maksud wajib bersama imam. Apa maksud wajib bersama imam? Kalau tidak bersama imam, bukan buat, jangan libatkan buat tak buat lagi. Muwafaqat maksudnya wajib bersama imam. Okey, apa maksud wajib bersama imam? Maksud dia kalau tidak bersama imam, sembahyang makmum batal. Okey, itu maksud muwafaqat. Jadi muwafaqat atas melaksanakannya. Okey, okey, kita pergi perkataan yang kedua. Apa maksud melaksanakannya? Maksud melaksanakannya kalau imam melakukannya. Tu. Okey, dia bukan perbuatan imam. Salahnya kita memaknakan kena melakukan tu ikut perbuatan imam. Kalau imam buat, kita buat. Bukan macam tu tak. Melaksana tu maksudnya imam buat. Dalam kes sujud sawi, kalau imam buat sujud sawi tu, kita wajib bersama dengan imam. Muwafaqat atas melaksanakannya. Apa maksud muwafaqat? Wajib bersama dengan imam.
Apa maksud wajib bersama imam? Kalau tidak bersama imam, batal sembahyang. Apa yang sama dengan imam? Kalau imam melaksanakannya. Maksudnya kalau imam buat sujud sawi itu, kita mesti melakukannya. Tapi kalau imam tak buat, dia tak muafakat. Sebab dia muafakat atas melaksanakan saja, bukan di atas, bukan muafakat mutlak. Kalau muafakat mutlak, kalau imam buat, kita kena buat. Kalau imam tinggal, kita kena tinggal. Ni dia muafakat di atas melaksanakan saja. Kalau imam melaksanakan, kita tidak ada pilihan, kita mesti kena laksanakan. Kalau kita tak laksanakan, sembahyang kita batal. Jadi Abang Haji dia tinggal selawat ke atas Nabi, mengiringi tasyahud awal, sunat abad kalau sembahyang seorang diri. Kalau imam dia fikir, aku turun sujud sawi, kesalahan aku ni makmum tak tahu. Jadi mungkin separuh makmum turun sujud sawi, mungkin separuh tak turun. Yang tak turun tu batal semua. Okey lah. Sebab apa? Sebab status sujud sawi pada makmum ialah muafakat atas melaksanakannya. Okey, dalam kes tadi dan soalan tadi, kalau kita sebagai makmum nak buat sujud sawi, imam tak buat, yang tu tak ada masalah. Sebab dia tak ada ikatan bila imam tak buat. Ikatannya kalau imam buat, kita tidak boleh menolak untuk tidak buat. Tapi kalau kita melaksanakan kena satu kesilapan, kita kata tertinggal, kita makmum tertinggal selawat ke atas Nabi, mengiringi tahiyat awal, imam tak sujud sawi, kita boleh. Sebab kita tidak perlu muafakat pada imam yang meninggalkan. Kita perlu muafakat kalau imam melaksanakannya. Okey, boleh faham? Jangan terjemahkan melaksana tu buat. Ikut perbuatan imam, ikut perbuatan. Kalau dia tinggal, kita tinggal. Kalau dia buat, kita buat. Bukan, atas laksanakan saja. Itu status sujud sawi. Jadi apakah hukum sujud sawi? 3. Orang yang sembahyang seorang diri, sunat. Imam, sunat. Tetapi kalau memikirkan makmum bermasalah di belakang, afdal, tinggal. Makmum muafakat di atas melaksanakannya. Apa maksud muafakat? Wajib bersama imam. Apa maksud wajib bersama imam? Kalau tidak bersama imam, batal solat. Apa maksud melaksanakan? Kalau imam buat benda tu. Tu. Jadi wajib bersama imam kalau imam buat benda tu. Kalau imam tak buat, wajib tak? Tak wajib kita bersama dengan dia. Mana kalau imam tak buat, kita buat boleh tak? Kalau imam tak buat, kita buat boleh tak? Boleh. Sebab dia tidak mengikat perbuatan imam meninggalkan. Tapi kalau perbuatan imam melaksanakan, yang tu dia ikat kita. Okey, okey, nanti soalan tu. Ya. Ya. Bermakna kalau saya kata imam ni dia merasakan yang dia perlu sujud sawi. Padahal dari segi makmum, imam solat sempurna, dia tak ada apa. Dia tetap kena muafakat je. Dia kena. Kalau dia tak turun, dia batal. Contoh, kita ambil sembahyang subuh, imam meninggalkan kunut, makmum baca kunut. Tu kira sembahyang subuh, Abang Haji dia jadi imam, dia tinggalkan kunut, kita baca kunut, kemudian kita turun dapatkan imam. Syarat kalau imam tinggalkan kunut, sebab kunut ni dia lain pula pesen dia tak sama dengan sujud sawi dah. Kira muafakat ni ada 4 dalam solat. Satu tadi tu ialah sujud sawi, muafakat atas melaksanakannya. Okey, kita sama dengan imam di qiyam, kemudian imam ruku', kita ruku', kemudian imam i'tidal, kita i'tidal.
Kemudian imam turun terus ke sujud yang pertama, tak baca kunut. Kita baca kunut. Kenapa? Kita baca kunut. Okey, dapat kunut kita sebelum tertinggal 2 rukun panjang pendek. Kenapa? Atau sebelum tertinggal 2 rukun panjang pendek. Kita kena sudahkan kunut kita. Jadi kita di i'tidal. Imam turun pada sujud, 1 rukun. Kenapa? Imam naik kepada duduk antara sujud, 2 rukun. Jangan bagi imam turun kepada sujud yang kedua, batal sembahyang kita. Sebab kita tidak boleh tertinggal daripada imam lebih daripada 2 rukun kalau tidak diunsurkan. Kalau diunsurkan boleh sehingga 5 rukun yang dipanggil 3 rukun. Tu. Jadi kita kata imam tinggal kunut, kita tak tinggal. Kemudian selepas sama-sama baca tasyahud akhir, imam turun sujud sahwi. Kita duk ingat kita baca kunut, imam tak baca. Jadi imam turun ke sujud sahwi, kita relax, tak turun. Kita tunggu. Semayang kita batal. Ingat tu. Kenapa? Sebab dia status kunut pada makmum ialah muwafaqat atas melaksanakan. Cantik tu soalan tu. Ya. Untuk kes tadi, kalau kita solat di Masjidil Haram, dia tak baca kunut dalam subuh, kita pun ikut tak baca. Tapi kita faham dalam mazhab kita, benda tu ditutuplah kan. Ya. Adakah kita kena sujud sahwi? Okey, macam mana tu kedudukan? Cantik soalan tu. Kenapa? Kita di Masjidil Haram, sembahyang di Makkah, imam tidak baca kunut. Jadi dan imam tak baca kunut serta imam tidak sujud sahwi. Jadi kita macam mana? Boleh tak kita sujud sahwi? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Sebab imam tinggal. Jadi tinggalnya imam tidak mengikat kita. Sebab dia muwafaqat atas melaksanakannya. Dia bukan muwafaqat atas tinggal ataupun dia bukan muwafaqat mutlak. Kenapa? Dia hanya muwafaqat di atas melaksanakannya. Kalau imam sujud sahwi, yang tu yang mengikat kita. Kalau imam tidak sujud sahwi, kita nak sujud tak apa. Tu. Kenapa? Cantik tu soalan tu. Tak boleh. Tak boleh teh, batal sembahyang kita. Sembahyang kita batal. Dia sembahyang subuh memang dia tak mau baca doa kunut. Memang dia ada pada asal memang tak mau. Apa dia dah sampai dia terus makmum pun subhanallah subhanallah. Dia pun tanya lepas tu memang tak bagi sujud sahwi. Batal. Bukan imam tu kan. Imam batal. Pasal niat nak test makmum. Dia kata ada sorif yang memalingkan sembahyang. Sorif yang memalingkan sembahyang. Sorif itu apa dia? Ada benda yang mengubah maksud ataupun tujuan sembahyang kita. Kenapa? Jadi tujuan sembahyang kita nak buat surprise. Orang tua kita nak buat express dekat makmum. Kenapa? Kesudahnya sembahyang makmum sah, sembahyang kita batal. Kenapa batal? Bukan kerana tak tinggalkan kunut. Batal kerana niat pelaksanaan itu sudah berubah. Cantik tu soalan tu. Ya. Tapi kalau imam tu tak baca kunut sebab dia nak cepat buat dalam ketut, lepas tu dia sujud sahwi, kita ikut tak? Okey, kalau dia sujud sahwi, kita mesti sujud sahwi. Ingat tu. Kerana sujud sahwi ni kalau dia imam sujud, kita tinggal ke kita tak tinggal ke, kita apa ke kita tak apa, kita mesti kena sujud. Kalau kita tak sujud, sembahyang kita batal. Batal kerana status sujud sahwi pada makmum, muwafaqat di atas melaksanakannya. Tu. Okey, last soalan. Ya. Dari Facebook bulan Ramadan. Ya. Salam Ustaz, nak tanya kalau malam di bulan Ramadan selepas bersama isteri, jadi pagi itu nak mandi wajib lepas subuh, batalkah puasa sebab nak mandi wajib nak kena masukkan air dalam rongga tubuh kedua? Okey, cantik soalan. Kenapa? Bagi orang-orang yang nak
mandi wajib di dalam bulan puasa. Kan? Sekiranya kita kata kita nak mandi wajib itu selepas naiknya matahari, setelah setelah naiknya fajar ataupun sebelum jatuhnya matahari. Dia kata boleh ataupun tidak? Boleh, kerana dia tidak membatalkan puasa kita. Kerana basuhan kepada bahagian tubuh yang terbuka itu berkongsi dengan zohir dari sud jendela puasa juga. Kita wajib basuh dua tempat yang tertutup dan terbuka. Terbuka masa kita duduk, misalnya kita kata kemaluan belakang kita, ataupun kemaluan belakang dan kemaluan depan kita. Jadi keterbukaan dia masa duduk itu mencukupkan untuk kesahan mandi kita. Dan sampainya air ke tempat yang terbuka itu dianggap sampainya ke bahagian anggota zohir dari sudut puasa. Jadi puasa berkongsi situ. Dalam masalah mulut, puasa, mulut kita dianggap anggota zohir. Sebab tu kalau kita masukkan rokok dalam mulut tak batal, tapi jangan dicucuh lah. Kita masukkan ubat jantung di bawah lidah, dianggap meresap melalui anggota zohir, tidak membatalkan puasa kita. Tetapi dalam hal wudu, mulut dianggap anggota batin. Dalam hal mandi wajib, mulut dianggap anggota batin. Jadi kita mandi wajib tidak perlu basuh dalam mulut kerana dia adalah anggota batin. Okey, tapi kita kata kalau kemaluan depan belakang kita, keadaan terbuka itu mencukupi untuk wudu, dan keadaan terbuka itu juga tidak membatalkan puasa kita. Jadi puasa kita tu sah. Kita boleh mandi selepas naiknya fajar untuk menunaikan sembahyang subuh, tidak membatalkan puasa kita. Cantik soalan tu. Sekarang itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita adalah pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar itu, tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anzir rahmatan wa maghfiratan wa sakinatan wa mawaddatan wa barakatan wa nasratan wa quwwatan wa hidayatan alaina jami'an wa ala kulli ashabina min jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.